Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Selamat pagi, selamat hari Isnin. Pada pagi ini alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberi kesempatan nikmat-nikmat yang cukup banyak kepada kita, dan sudah pastinya nikmat yang paling besar yang seharusnya kita syukuri pada hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana nikmat ini Allah tidak beri kepada seluruh umat manusia, dan alhamdulillah beruntungnya kita pada hari ini Allah bagi nikmat tu kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita semestinya dan seharusnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang paling ringkas, yang mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang berada di mana kita ni? Di Facebook, kemudian di TikTok dan juga di IG. Masya Allah, pada pagi ini bersama-sama dengan saya Najmuddin Rabbani, insya-Allah kita akan meneruskan majlis zikir kita seperti kebiasaannya sehingga selesai pada hari ini, insya-Allah. Dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, mungkin yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja masing-masing. Masya-Allah, mudah-mudahan selamat semuanya dalam perjalanan, dan mudah-mudahan hari ini hari yang penuh keberkatan. Allah meredai segala urusan kita pada hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, memulakan pagi ini insya-Allah, jom sama-sama kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Cukuplah bagiku hanyalah Allah di dalam hatiku Hanyalah Allah cahaya Muhammad Salawat ke atasnya tiada Tuhan selain Allah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Cintakan bunga akan layu Cintakan manusia akan mati Cintakan Allah cinta abadi Itulah cinta, cinta yang hakiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan meneruskan rutin harian kita. Sebelum ni kita bersama dengan staff dan juga khususnya Ustazah sendiri. Kan, untuk makluman semua Ustazah, ataupun semua sudah sedia maklum, Ustazah dalam musafir ataupun jelajah ke Jordan dan Palestin, dan kita doakan mudah-mudahan segala urusan Ustazah dan juga Ustaz Tengku dan rombongan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram. Masya-Allah. Cinta manusia masuk penjara. Alamak. Cinta manusia kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, jom kita mulakan pada pagi ini dengan kita membaca 10 ayat surah Al-Kahfi dan juga 10 yang akhir surah Al-Kahfi, insya-Allah. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mulakan hari kita dengan kita membaca surah Al-Kahfi ataupun ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Okey, sekejap ya. Kita cari. Okey, jom sama-sama kita baca. Kalau yang ada Ustazah dia, untuk makluman semua, mungkin sahabat kita di IG ni, di Instagram ni, tanya mana Ustazah Asma Harunnya. Dia sekarang ni berada di Jordan dan Palestin, dalam siri jelajah ke sana, insya-Allah. Kalau ada kesempatan tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh kumpul-kumpul duit dan kita pergi sana, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mulakan pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Kahfi, 10 ayat yang awal dan juga 10 ayat yang akhir, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر
عذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah kita baca 10 ayat yang akhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada semua sekali yang berada di TikTok, Facebook dan juga Instagram yang bersama-sama dengan majlis kita pada pagi ini, yang sebelum-sebelum ini dikendalikan oleh Ustazah Asma binti Harun kita, dan Ustazah bersama dengan Ustaz Tengku dan rombongan dalam siri ziarah ataupun jelajah ke Jordan dan Palestin. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam baik-baik sahaja dan diberkati dan membawa pengalaman dan juga ibrah untuk kita semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita teruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita membaca Asmaul Husna. Dan sebelum itu kita selesai tadi membaca 10 ayat yang awal surah Al-Kahfi dan juga 10 yang akhir surah Al-Kahfi, yang mana ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ataupun Al-Quran itu sendiri
merupakan antara mukjizat Nabi yang paling besar kan. Walaupun kita ketahui ada banyak mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW, dan salah satunya iaitu mukjizat yang kekal sampai hari kiamat nanti, iaitu tidak lain tidak bukan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memastikan kehidupan kita ini, ataupun kita berada di sekolah, dalam rumah tangga kita, tempat kerja kita, ataupun di mana-mana kita berada, sekira kita nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastinya tempat tersebut, rumah tersebut, ataupun permis tersebut mestilah dipenuhi ataupun dimasuki dengan alunan-alunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Sama ada individu itu ataupun sesiapa saja yang berada di tempat tersebut, ibu kita ke, ayah kita ke, ataupun anak-anak kita, diterjemahkan Al-Quran itu dalam keluarga kita, dalam permis kita, tempat kita bekerja, kilang kita, supaya apa? Supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang sangat istimewa, ataupun hadiah yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan juga secara tidak langsung hadiah yang sangat istimewa ini Allah bagi kepada umat Nabi SAW, dan hadiah ini dapat kepada kita semua, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak, semua dapat hadiah istimewa yang Allah kurniakan, iaitu Al-Quranul Karim. Dan kita tidak mahu Al-Quran ini menjadi debu-debu yang bertebangan di dalam rumah kita. Contohnya di atas katil kita, bucu-bucu katil kita, atas almari, dan dia jadi Al-Quran yang suci dalam debu, kan? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Berdebu Al-Quran kita. Sebab apa? Setahun sekali baca, kan? Mudah-mudahan tidak begitulah, kan? Saya pun pesan kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan yang ringkas nanti, insya-Allah mungkin kita boleh ceritakan tentang beberapa kelebihan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga manusia-manusia ataupun insan-insan istimewa yang berdamping dengan Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan teruskan, sekejap lagi kita akan sambung, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan kita membaca nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya belanja satu lagu. Mungkin biasa dengar dengan lirik ini ataupun lagu ini. Lagu ni kumpulan apa tak tahu. Nanti Ustaz Raja tolong cari Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu padamu Tuhan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati hidup kami. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi, syafaatmu yang kami harapkan, semoga jumpa nanti. Kan, kau belum apa? Nanti cari Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita bersolawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita berada di bulan Safar, dan insya-Allah tidak lama lagi kita akan berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kalau ikutkan dalam sirah Nabi SAW, selepas Nabi melepaskan sahabat-sahabat untuk berhijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, pada bulan Safar Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan sebab itu hijrah Nabi ini merupakan peristiwa yang sangat penting dan peristiwa yang penuh dengan ibrah dan pengajaran, khususnya kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia-manusia ini menzahirkan rasa kecintaan mereka kepada Nabi SAW dengan cara apa? Antaranya dengan selawat kepada Nabi SAW. Dan juga dengan, mungkin ada di kalangan kita ni, contohnya ada Syekh
Syekh Ustaz Nizam Al-Banjari. Mungkin kenal kalau siapa yang tengok dekat YouTube tu. Dia biasa menghasilkan qasidah-qasidah, mengarang bait-bait qasidah memuji, menceritakan tentang Nabi SAW. Antaranya Bushra lana nilnal munazalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا Wahai Nabi yang dirindu, wahai Rasul kekasihku, wahai Nabi yang dirindu, wahai Rasul kekasihku, mari kita berselawat, moga nanti boleh syafaat. Mari kita berselawat, moga nanti boleh syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang berada di TikTok, Facebook dan juga Instagram, pada pagi ini kita selesai tadi kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Kahfi, kemudian kita membaca Asma Allah, nama-nama Allah, dan kemudian sekarang ini kita akan sama-sama berselawat 10 kali kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai berselawat kepada Nabi SAW 10 kali selawat, masya-Allah. Dan sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang kita nanti-nantikan, khususnya bagi mereka yang merindui dan mencintai Nabi SAW. Mungkin tidak berkesempatan, belum ada peluang untuk menziarahi Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana, dapat kita menziarahi Nabi SAW. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam banyak-banyak siri ataupun sirah Nabi SAW, sudah pastinya kisah pemergian Nabi SAW adalah kisah yang paling sayu dan paling sedih untuk kita sesama hayati, kan? Seperti mana yang berlaku kepada para sahabat Nabi junjungan SAW,
Contohnya Sayyidina Umar yang tidak boleh menerima kewafatan Nabi, dan ramai lagi para sahabat. Contohnya muazin kepada Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah juga tidak boleh menerima kewafatan Nabi SAW. Masya-Allah. Dan nanti Rabiul Awal nanti sudah pastinya cerita-cerita tentang Nabi ni akan keluar kembali, supaya apa? Hadir rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada ni kita akan baca Al-Ma'surat, dan dalamnya ada terkandung ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti mana yang saya bagi tahu di awal tadi, iaitu kita akan kongsikan sedikit berkaitan dengan fadilat-fadilat surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah bagi tahu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran ini sebagai syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, iaitu sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat kepada penyembuhan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah niat saya untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua. Mungkin ilmu yang sangat sikit, yang terbatas ni kita berkongsi sahaja pada pagi ini. Kalau ada salah, boleh tolong betulkan anak muda ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, satu hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesiapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tak ada yang boleh menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis sahih. Masya Allah. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kejap lagi dalam maksud kita jumpa ayatul kursi ni. Siapa yang membaca setiap kali selepas solat fardu, Masya Allah, tidak ada yang boleh menghalanginya masuk syurga melainkan kematian. Masya Allah. Ini fadilat yang sangat besar, yang boleh kita tambahkan amalan kita dalam hidup ni. Mungkin sebelum ni kita banyak dah beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin hari ni kita tak tahu. Mungkin hari ni kita baru tahu fadilat. Oh ya ke, baca ayat kursi ni fadilatnya sebegitu besar. Masya Allah. Jadi jangan lepaskan peluang kita untuk kita membaca ayatul kursi. Dan banyak lagi lah dalam Al-Quran ni, contohnya doa taubat kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang kita baca ketika selepas daripada solat kan, kita baca dalam doa kita. Ataupun kita boleh amalkan ayat ini. Kalau ikutkan mak mertua saya, dia amalkan ayat ni lah. Masya Allah. Ayat ni ayat dalam surah, tak silap saya, penghujung surah Ali Imran. Ayat berkaitan dengan sabar ni kan. Masya Allah. Boleh amalkan sebelum kita masuk surah An-Nisa. Betul. Ayat yang terakhir surah Ali Imran, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ni boleh amalkan. Macam mak mertua saya, dia sebelum ni dia kerja, sekarang dah pencen lah, dia kerja. Kemudian setiap kali dia nak jumpa bos dia kan, bos garang lah, setiap kali nak jumpa bos dia baca dulu ayat ni kan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksud dia apa? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap sedia di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sebab hari ini macam-macam ujian yang Allah bagi kepada kita, sama ada dalam keluarga kita, kemudian di tempat kerja kita, ataupun kita berhadapan dengan sesiapa saja. Sudah pastinya kita mesti ada, orang kata, pendinding ataupun amalan-amalan yang boleh kita amalkan supaya apa? Supaya bila kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepatutnya, dia jadi lembut hati, ataupun dia suka kepada kita, ataupun dia tak marah-marah kepada kita. Contoh kan, salah satu ayat yang boleh kita amalkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum
tuflihun, surah Ali Imran ayat yang ke-200. Sebelum kita masuk surah An-Nisa, boleh amalkan, masya-Allah. Dalam doa kita boleh amalkan, kan? Ayat berkaitan dengan sabar ni kan. Sebab itu Al-Quran ni dia mukjizat yang luar biasa, kan? Kalau kita dengar dapat pahala, kita tengok mushaf Al-Quran dapat pahala, baca hafal lagilah, masya-Allah. Banyak pahala yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu lunturnya semangat Saidina Umar tu nak pergi bunuh Nabi SAW ketika apa? Ketika mendengarkan adiknya membaca surah-surah daripada Al-Quran, ataupun lebih tepat surah Taha, kan? Masya-Allah. Lunturnya semangat nak pergi bunuh apa? Nabi SAW daripada Saidina Umar, dan akhirnya lembut hati, sejuk hati, dan pergi juga jumpa Nabi tetapi melafazkan syahadah. Sebab itu istimewa mukjizat Al-Quran. Nanti kita ceritakan di akhir nanti sikit tentang manusia-manusia yang berdamping dengan Al-Quran ni, apa kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Yang baru saja bersama-sama dengan kita pada pagi ini di TikTok, kemudian ada di Facebook dan juga di Instagram, kan? Ustazah kini bersama dengan Ustaz Tengku dan rombongan dalam siri ziarah dan jelajah di bumi Jordan dan juga bumi Palestin. Masya-Allah. Sebab itu Nabi bagi tahu 3 masjid ni, kalau kita ada rezeki ataupun ada kesempatan ziarah lah. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ni menjadi kiblat pertama umat Islam. Selepas daripada itu bertukarnya arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, iaitu berlaku di Madinah, berlaku kepada Nabi SAW. Nanti kisahnya nanti akan datang, kita boleh kongsikan bagaimana penukaran arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan? Di kampung Bani Salamah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua. Okey, insya-Allah kita ringkaskan pada pagi ini celoteh kita. Minta maaf ya. Saya orang muda, anak muda. Kalau ada salah dan silap tu mohon maaf banyak-banyak. Baik, kita akan teruskan pada pagi ini dengan kita membaca Al-Ma'surat, yang di dalamnya terkandung doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita amalkan. Masya-Allah. Nanti kita kongsikan ada satu kisah yang menarik. Dalam Al-Ma'surat ni ada satu ayat yang saya baca menjadi, nanti saya kongsikan. Jom kita baca sama-sama. Siapa yang ada Al-Ma'surat boleh sama-sama kita baca. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Kita baca sekali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Saya bukan kesorangan di sini ya. Saya ada Ustaz Raja, Ustaz Faiz dan sahabat-sahabat yang lain lah. Dia dengar saya baca Quran ni dapat pahala. Sambil-sambil buat kerja. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni sedang baca Al-Ma'surat. Kita sudah habis sampai di surah Al-Baqarah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jom kita sambung lagi bacaan Al-Ma'surat kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kita baca sekali اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Dalam buku ni ada sekali, ada yang 3 kali. Okay. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam majlis zikir. Kita baru selesai kita membaca Al-Ma'thurat. Masya-Allah. Dan dalam Al-Ma'thurat ni terkandung doa-doa yang boleh kita amalkan dan juga ayat suci Al-Quranul Karim. Macam habis bateri je. Ni. Tak belum. Ni. Ni apa? IG Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada satu doa yang saya nak kongsikan. Doa dia iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca jugalah Al-Ma'thurat ni kan. Pada ayat yang tadi saya baca tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya-Allah. Saya dapat topi pula. Masya-Allah. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Ayat ni boleh kita amalkan sebagai pendinding diri kita dan juga pendinding kepada ahli keluarga kita. Masya-Allah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ayat ni pernah kami dulu di bahagian training dulu buat program. Ada satu program program motivasi dan bermalam. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Nak jadi ceritanya, ada budak tu dia tak boleh tidur, ada peserta tu dia tak boleh tidur. Jadi bagi tahulah kepada kami supaya tengok-tengokkan dia, kan? Dan nak dijadikan cerita budak tu, peserta tadi dia lalu dengan apa? Lalu dengan fesi perempuan. Tiba-tiba fesi perempuan tu kena rasuk. Masya-Allah, kita ni tak ada ilmu. Saya ni tak belajarlah ilmu-ilmu perbuatan Islam ni kan, merawat jin apa semua ni kan. Mungkin kalau kat TikTok tu dah ada ustaz-ustaz yang merawat kan sampai tengah-tengah malam tu kan. Siapa yang suka tengok kan. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu. Kita baca je lah apa yang kita teringat dan kita amal sikit-sikit kan. Contohnya yang saya baca tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi yang fesi tadi dia pergi berlari ke tempat gelap tu kan. Masya-Allah. Kami pun kejarlah. Bila kejar tu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, dia meracau-racau lah kan. Aku, kenapa kau kacau tempat aku, apa semua kan. Jadi kita ni tak reti apa, kita cuba-cuba je lah. Mana yang boleh lah kan. Mana tahu jadi. Bacalah Al-Fatihah, ayat kursi. Dia tak nak keluar juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita bacalah Bismillahilladzi la, dia panas kan. Panas. Kita baca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa kau tak nak keluar ni kan? Dan akhir sekali sampailah kita bagi tahu kepada dia, kita ni siapa kan? Kita ni umat Nabi SAW. Keluar sekarang. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan keluar juga. Kalau tak keluar juga tu tak tahulah. Mungkin program tu dibatalkan. Jadi tuan-tuan, sebab tu pentingnya akhir zaman ni kan, banyak orang yang kadang-kadang
melihat kita, kejayaan kita, melihat keluarga kita, melihat kerjaya kita. Sebab itu perlunya umat akhir zaman ni kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa sebagai pendinding diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di penghujung majlis zikir kita pada pagi ini. Sebelum itu saya nak kongsikan tentang ada satu kisah seorang doktor. Sebab di awal tadi kita berkongsi berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Al-Quran ni kan, Masya Allah, mukjizat Nabi yang besar. Sebab itu kalau kita nak rasa cinta kepada seseorang, mestilah kita kaji dulu siapa dia ni, Ustaz Raja ni handsome ke tak handsome, contoh kan, ada berapa orang anak kan, barulah kita hadir minat kepada dia kan, pandai main bola tak, posisi mana, contoh. Sebab Ustaz Raja ada kat depan saya iktiramlah dia kan. Sebab itu baru kita hadir kasih sayang. Contoh macam sahabat saya di sebelah kiri saya tengah photostat, nama dia Faiz. Masya Allah, kita iktiramlah sahabat-sahabat kita dalam ni kan, Masya Allah. Macam kita lah, kalau kita nak berkenalan dengan seseorang, mesti kita kaji siapa dia. Sebab itu sama juga dengan Al-Quran ni, kalau kita kaji, Masya Allah, dia banyak kisah-kisah yang sangat menarik yang boleh kita jadikan inspirasi, Masya Allah. Sebab itu dalam Al-Quran ada yang dipanggil ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. Dan kalau kita cerita tentang ilmu-ilmu Al-Quran ni, dia sangat menarik, orang Jawa sebut amazing. InsyaAllah tuan-tuan. Salah satunya kita nak kongsikan tentang kisah seorang profesor, iaitu di Keio University, Jepun kan. Nama dia Dr. Atsushi Kamal Okuda. Merupakan profesor dan juga saintis yang masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, setelah meneliti sepotong ayat berkaitan dengan penciptaan manusia. Dia kaji sepotong ayat berkaitan dengan penciptaan manusia dalam surah Al-Hijr. Apa Allah sebut? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam daripada tanah liat kering yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Dia kaji, profesor ni, Dr. Atsushi Kamal Okuda ni kaji berkaitan dengan sepotong ayat ni. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, dia masuk Islam setelah mengkaji berkaitan dengan ayat suci Al-Quran, menceritakan tentang penciptaan manusia. Masya Allah. Dan juga kita nak kongsi satu kisah yang boleh kita jadikan inspirasi, iaitu ada seorang guru, nama dia Syekh Ali Seflek. Saya tak tahu sebutan dia macam mana, tapi nama dia Syekh Ali Seflek, seorang guru Al-Quran daripada negara Turki, dan dia telah melahirkan ribuan daripada tangan dia, iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia ni merupakan, kalau tak silap saya, merupakan anak murid kepada Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Masya Allah. Dia telah melahirkan ribuan orang-orang yang boleh menghafal Al-Quran. Maksudnya, dia ni orang yang hidupnya sentiasa bersama dengan Al-Quran. Nak tahu tak? Istimewanya Allah ambil nyawa dia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, dan seluruh penonton yang hadir pada pagi ini, iaitu Allah ambil nyawa dia ketika dia sedang membaca Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Mati dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quran. Dan sudah pastinya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Masya Allah. Dan kita harapkan mati kita nanti juga dalam keadaan baik. Tak naklah kita mati dalam keadaan kita tengah buat perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Kita nak mati seperti Syekh Ali Seflek ni, yang telah melahirkan ribuan para hufazul Quran, mati ketika dia sedang membaca Al-Quran. Dan kita harapkan seperti itulah. Sebab itu kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah, jangan kau matikan kami dalam keadaan yang buruk ya Allah, kan? Mudah-mudahan, amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali jom kita akan akhiri majlis zikir kita pada pagi ini. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan
ibu ayah semua, abang kakak semua, anak muda berceloteh pada pagi ini dengan ilmu yang kurang. Kalau ada tersalah kata, tersalah ilmunya, mohon diperbetulkan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, kita akan akhiri dengan zikir rahmat kita 100 kali insya-Allah, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana Nabi SAW sebut kalau kita baca, kalau kita baca, okey, nak amal tu kan, nak amal tu, nak istiqamah tu kan, itu satu kekuatan yang perlu ada dalam diri kita lah. Apa ganjaran dia? Iaitu menyamai membebaskan 10 orang hamba. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan dan dipadam daripadanya 100 keburukan, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syaitan, dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca zikir ini. Okey, 10 saja. 10 saja pada pagi ni. Nanti tuan-tuan dan puan-puan sambunglah ya, 10. Okey, baik-baik. Okey, baik bos. Kita 10 je pada pagi ni insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama baca zikir rahmat 10 kali. Nanti yang 90 kali tu, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua sambung banyak sangat 100 kan. Kita baru nak semangat 100 kali. Tapi tak apa, kita follow. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menulis di ruangan komen zikir tersebut. Nanti tuan-tuan, ibu ayah semua, abang kakak boleh sambung ya. Boleh sambung di rumah masing-masing zikir tu. Masya-Allah. Zikir yang punyai banyak kelebihan sekiranya kita beramal, dan mudah-mudahan kita istiqamah membacanya setiap hari insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di penghujung majlis zikir kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah bersama dengan Ustaz Tengku dan rombongan, dan juga Ustazah Asni bersama-sama dengan rombongan sekarang ini berada ataupun dalam siri jelajah ataupun ziarah ke Jordan dan juga Palestin. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan urusan mereka semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan nanti ada rezeki juga ada rezeki juga kita sampai ke salah satu masjid yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk pergi, iaitu Masjidil Aqsa insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir di TikTok dan juga di Facebook kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan, merahmati keluarga kita, merahmati segala kehidupan kita sampai akhirat insya-Allah. Saya belanja tuan-tuan dan puan-puan satu lagu daripada kumpulan Durrani. Tajuk lagu dia Hakikat. Minta maaf kalau saya bukanlah penyanyi dia, saya cuma minat nyanyi je kan. Pitching lari tu biasalah. Harap semua sahabat-sahabat terhiburlah pada pagi ni. Jangan stres. Ni Ustaz senyum sikit. Masya-Allah. Yang lain-lain ni yang dalam office ni, Faid dah tentu handsome. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua yang bagi gift. Masya-Allah. Minta maaf ya kalau kekurangan ilmu pada pagi ni. Saya tak pandai sebenarnya. Saya kongsi saja. Dan doakan saya mudah-mudahan baik juga
ditambahkan ilmu kan, diberi taufik dan hidayah insya-Allah. Siapa tahu lagu ni boleh nyanyi. Ini lagu orang lama Apabila terasa diawasi Tuhan, rasa berdosa setiap masa, rasa hina diri dengan Tuhan, rasa syukur dengan nikmatnya. Jiwa derita dengan dosa, hati rasa kurang amal padanya. Itulah hakikat sifat kehambaan bahagia. Allah ya Allah, mukmin sejati, sentiasa waspada dari dosa tanpa sengaja. Apatah lagi dosa yang nyata, umpama gunung jatuh padanya, segala-galanya untuk Tuhannya. Jiwa derita dengan dosa, hati rasa kurang amal padanya. Itulah hakikat sifat kehambaan bahagia. Allah ya Allah, geraklah ku, bertambah kaku lantaran nafsu yang telah jemu. Namun diriku bertambah malu padamu ya Rabbi, yang miliki sifat an-nasru. Suka hati je kan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. InsyaAllah kita tutup pada pagi ini dengan kita baca sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Saudara mara kami ya Allah. Adik-beradik kami ya Allah. Dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, umur kami yang berbaki ini ya Allah, Kau berkatilah kehidupan kami dunia sampai akhirat ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati seluruh umat Islam ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada besok hari sekiranya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Akhir sekali, sama-sama kita berdamping dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah kitab yang kita baca setiap hari, insya-Allah. Tak banyak, sikit kita baca, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati seluruh urusan kita. Dan akhir sekali, banyak kali akhir dah, kita jadi orang-orang yang baik, sebab dunia ini tempat tinggal sementara, insya-Allah. Khairun nas anfa'uhum linnam.
Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Terima kasih, minta maaf semua. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf. InsyaAllah.